Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 5 ingin membentangkan topik 5 iaitu pembinaan peradaban Majmuk di Malaysia. Dalam bab ni, objektif dia kita nak memahami proses pembinaan negara bangsa Malaysia melalui kepelbagaian peradaban. So, hasil pembelajaran dalam bab ni, kita nak menghuraikan proses pembentukan negara bangsa di Malaysia. Yang kedua, kita nak menganalisis negara bangsa Malaysia dari perspektif peradaban. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nabila Balkis binti Rimul, SB 22001. Saya akan membentangkan tentang sejarah sosial. Sejarah sosial ialah cara inovatif untuk mewakili peristiwa-peristiwa masa lalu. Sejarah antiquity selalu dihuraikan dari anekdot spesifik berdasarkan tindakan pemimpin tentera, politik atau agama yang hebat. Sejarah sosial seperti nama-nama, alasan bagi perubahan sesuatu atau ruang di mana perubahan dan kejadian sejarah berlaku adalah tidak lain dari masyarakat itu sendiri. Sejarah alam Melayu, pengenalan. Alam Melayu dibentuk oleh sekelompok manusia yang digolong sebagai kumpulan orang Melayu yang tertumpu suatu wilayah. Sebagai contoh, gugusan Kepulauan Melayu iaitu Melayu Archipelago, gugusan Kepulauan Melayu Indonesia, Nusantara, Alam Melayu dan Tanah Jawi. Seterusnya, perkembangan sejarah alam Melayu, zaman prasejarah. Asal penduduk tanah Melayu atau alam Melayu terbahagi kepada dua, iaitu zaman prasejarah dan zaman protosejarah. Zaman prasejarah wujud di Malaysia ada tiga, iaitu zaman Paleolitik, zaman Neolitik, zaman logam iaitu gangsa besi. Ahli sejarawan telah membuat penyelidikan dan menyatakan bahawa di Malaysia mempunyai tiga zaman prasejarah dan zaman Mesolitik yang bercirikan kepada alat batu Hoabin adalah tidak dialami oleh Malaysia. Zaman prasejarah Paleolitik di Malaysia bermula kira-kira 200,000 hingga 300,000 tahun dahulu. Hal ini dapat dikenal pasti berdasarkan ciri-ciri pertempatan manusia zaman Paleolitik seperti hidup berpindah randah, hidup di kawasan terbuka iaitu di luar gua dan sekitar tasik, memburu binatang liar dan memungut hasil hutan. Seterusnya, perkembangan sejarah alam Melayu. Yang kedua iaitu zaman Neolitik merupakan zaman yang menunjukkan tahap perkembangan teknologi serta corak kehidupan yang lebih baik seperti wujudnya kawasan pertempatan, bercucuk tanam, membuat tembikar dan menternak binatang. Artifak yang terdapat pada zaman Neolitik di Malaysia ialah periuk. Periuk purba ditemui di Gua Musang, Kelantan. Selain itu, belanga tanah yang berkaki tiga atau tripod ditemui di Jenderam Hilir, Selangor. Ketiga, zaman logam. Zaman logam merujuk kepada peralatan yang digunakan yang diperbuat daripada gangsa dan besi telah mewujudkan inovasi logam besi. Selain itu, penggunaan gangsa digunakan sebagai peralatan bertujuan untuk melakukan aktiviti pelayaran serta pertukaran barang. Peralatan besi yang digunakan adalah kapak, tulang mawas, beliung, mata lembing dan pisau bersongkit. Seterusnya, perkembangan sejarah alam Melayu iaitu zaman protosejarah. Zaman protosejarah merujuk kepada kewujudan kerajaan purba atau kerajaan awal. Contohnya, Langkah Sukar, Kedah Tua, Ganggar Negara, Cuntu, Loyue dan Tantan. Zaman prasejarah pula, kewujudan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, bermula pembentukan masyarakat kepelbagaian perdagangan, kedatangan kuasa penjajah iaitu Portugis dan Belanda dan British. Zaman sejarah moden, merdeka berlaku pada 1957,
perpaduan pembinaan negara bangsa Malaysia. Konsep Melayu terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah ras, kedua bahasa dan ketiga kebudayaan. Ras atau genetik atau biologi merupakan sekumpulan manusia yang memiliki ciri-ciri genetik yang sama dan berasal dari alam Melayu. Yang kedua, bahasa. Bahasa yang dituturkan di Kepulauan Melayu yang merangkumi subkeluarga seperti Jawa, Madura, Aceh, Minangkabau, Sasak, Melanau, Iban, Bajau, Murut, Bugis dan Sulu. Seterusnya adalah kebudayaan. Kebudayaan merupakan pegangan dan amalan yang didasarkan kepada agama Islam dan adat resam orang Melayu. Dan terakhir ialah peradaban globalisasi. Definisi peradaban globalisasi adalah mengenai dunia seluruhnya. Globalisasi pula ialah fenomena yang menjadikan dunia kelihatan kecil dari segi perhubungan manusia disebabkan pantasnya perkembangan manusia disebabkan perkembangan teknologi maklumat. Peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan merentasi bidang politik, ekonomi, sosio-budaya termasuk perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Perkembangan peradaban global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Ciri utama yang mendasari sebuah peradaban ialah pertumbuhan bandar atau kota. Hal ini kerana ciri-ciri kehidupan di bandar itu lebih kompleks yang melahirkan pengkhususan kerja, inovasi dan kemajuan dalam pelbagai bidang. Ciri kedua yang perlu dimiliki oleh masyarakat bertamadun adalah mempunyai tingkah laku yang luhur dan murni. Hal ini telah ditegaskan melalui perkataan civilized dalam bahasa Inggeris dan adab serta abdun dalam bahasa Arab. Kemajuan dalam pelbagai bidang merupakan ciri ketiga untuk membuktikan bahawa sesebuah masyarakat itu bertamadun. Rom misalnya terkenal dengan unsur seni bina dan undang-undang. Athens pula melahirkan ahli-ahli falsafah manakala kerajaan Bani Abbasiyah semasa pemerintahan Harun al-Rashid memberi sumbangan yang besar dalam bidangan intelektual. Konsep peradaban kurang lengkap jika definisinya tidak dimasukkan unsur-unsur kemajuan material dan spiritual. Pencapaian dalam bidang material seperti unsur seni bina, pentadbiran yang berkesan, pencapaian ilmu, pengetahuan dan sebagainya perlu disertai dengan unsur-unsur moral atau kerohanian. Sekian, terima kasih. Pengenalan bagi peradaban majmuk di Malaysia. Peradaban majmuk di Malaysia ni dia gabungan daripada beberapa peradaban besar dunia melalui perjalanan sejarah di alam Melayu. Pembinaan peradaban ni dia didahului oleh peradaban pribumi alam Melayu, kemudian dia diikuti oleh peradaban Asia iaitu India, China dan Timur Tengah dan seterusnya diikuti dengan peradaban Barat. Akhirnya kesemua peradaban ni dia disambut oleh peradaban globalisasi yang merupakan kecukan pelbagai punca peradaban tanpa sepadan melalui jaringan digital yang kompleks. Pembinaan peradaban yang beridentitikan Malaysia ni dia bermula dengan kemerdekaan 1957 melalui usaha mewujudkan negara bangsa. Negara bangsa ni dia didahului oleh pembinaan negara, pembangunan ekonomi dan seterusnya pembinaan bangsa. Pembinaan negara ni dia bercirikan satu wilayah, satu perlembagaan dan satu kewarganegaraan. Negara dia mewujudkan beberapa institusi utama seperti sistem birokrasi negara dan pelan pembangunan 5 tahun. Bagi pembinaan bangsa pula, dia melalui institusi sistem politik, kepartian dan pilihan raya. Dalam konteks nak mewujudkan negara bangsa ni, kita telah mewujudkan beberapa bangsa idaman yang menguasai wacana politik di Malaysia. Usaha nak membina peradaban beridentitikan Malaysia ni dia sangat mencabar dan perlu dikupas dan didebatkan. Pembentukan peradaban majmuk ni ada 8. First, peradaban Melayu iaitu dia teras dia
Kemudian peradaban Cina, peradaban India, peradaban Timur Tengah, peradaban Inggeris, peradaban Melanda dan peradaban Portugis. Dan akhir sekali iaitu peradaban global yang terkini. Transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia 1970-an, kemiskinan dan ketidaksamarataan 1980 hingga 1990, pembangunan industri dan penghijrahan tahun 2000, pembandaran dan kelas menengah pada tahun 2010, fokus mereka ke arah negara maju. So, impak ke atas transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia ini ialah dari masyarakat majmuk, pelbagai etnik ketamadunan payung anak watan yang membina peradaban acuan Malaysia. Pembangunan migrasi dan teknologi terbahagi kepada dua, iaitu kemajuan melahirkan perubahan sosial dan transformasi sosial melahirkan kerencaman sosial berpaksikan budaya, moderniti dan kepelbagaian. Bagi kemajuan melahirkan perubahan sosial ini, dari pertanian sara hidup ke komersial industri, dari miskin ke kelas menengah, dari pendesaan ke kosmopolitan. Okey, bagi transformasi sosial melahirkan kerencaman sosial berpaksikan budaya, moderniti dan kepelbagaian ni, dia perkongsian nilai sejagat, persamaan pendapat awam, batas etnik nipis dan tingkah laku horizontal, bukan vertikal, yang mana hubungan sosial rentas etnik dan agama. Selamat sejahtera, saya Shivi, nombor matrik ID SA22110. Sekarang saya akan menerangkan konsep negara dan bangsa, iaitu pengenalan. So, asasnya istilah negara bangsa merupakan gabungan dua dimensi, iaitu negara dan bangsa. Negara terbentuk dengan semua elemen yang saling melengkapi serta mengesahkan tentang sistem kuasa dan autoriti, iaitu ada 7 perkara: tanah air, rakyat, kemerdekaan, kedaulatan, sempadan kerajaan dan juga undang-undang. Seterusnya, konsep negara bangsa di Eropah bermula apabila lahirnya kelompok bangsa yang menentang kuasa feodal dan proses membentukkan sistem baru yang dipanggil sebagai kapitalis. Kerajaan kapitalis membolehkan mereka berkuasa dan membentuk sebuah negara moden yang mempunyai sempadan atau wilayah bangsa tertentu. Tambahan pula, negara bangsa adalah di mana budaya majoriti rakyatnya memiliki kesedaran kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Idealnya, sebuah negara bangsa memiliki hanya satu anak watan, satu kumpulan etnik dan satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan lain. Negara bangsa adalah hanya satu idea di mana bangsa sama dan ditadbir urus oleh negara berdaulat mereka sendiri. Di samping itu, satu negara hanya mengandungi satu bangsa. Berikutan ini, Benedict Anderson melalui konsep Emerging Community mengatakan pertembungan tentang bentuk negara bangsa akan dimuktamadkan negara dengan kemerdekaan di mana pelbagai bangsa itu menjadi satu bangsa seperti Indonesia. Negara bangsa seperti institusi politik yang merujuk kepada sebuah negara yang dihuni oleh sekumpulan manusia yang memperkenalkan diri mereka sebagai sebuah bangsa atas landasan perkongsian budaya, sejarah, bahasa dan etnisiti dan faktor-faktor lain. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsep negara juga. Konsep negara adalah sebuah kerajaan yang merdeka dan berdaulat, mentadbir urus ke atas satu wilayah yang diperakui oleh negara-negara lain. Rakyat setiap negara diikat dengan tanah air, perlembagaan dan kerakyatannya. Elemen terpenting bagi negara ialah penduduk dan rakyat, memandangkan rakyatlah yang mencorakkan negara. Rakyat juga akan membentuk bangsa bagi sesebuah negara. Seperti yang dikatakan, konsep negara ialah sebuah negara menurut undang-undang antarabangsa haruslah mempunyai elemen-elemen penting, iaitu penduduk, rakyat atau populasi, kedaulatan, kerajaan dan juga wilayah sempadan. Selamat sejahtera, nama saya Yashwantra. Hari ini saya akan membentangkan tentang pembentukan negara bangsa. Konsep negara bangsa ialah satu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah entiti berdaulat bagi satu-satu bangsa sebagai sebuah wilayah yang berdaulat.
Negara ialah entiti politik dan geopolitik, manakala bangsa ialah entiti budaya atau etnik. Istilah negara bangsa menandakan bahawa kedua-duanya iaitu negara dan bangsa sebagai sama dan ini membezakannya dengan bentuk kenegaraan yang lain yang telah wujud sebelumnya. Pada zaman moden ini, hanya wujud beberapa negara yang boleh dikelaskan sebagai negara bangsa tanpa dipertikaikan. Antara negara-negara tersebut ialah Portugal. Walaupun dikelilingi oleh negeri-negeri dan bangsa-bangsa lain, negara Portugis ini telah bertapak dalam bentuk yang lebih kurang sama sejak 900 tahun yang lalu. Negara yang kedua ialah Iceland. Walaupun penduduknya boleh dikaitkan dengan etnik Skandinavia yang lain, budaya dan bahasa kebangsaannya hanya terdapat di pulau ini dan tiada kumpulan etnik minoriti merentas sempadan. Malah, tanah daratan yang terletak beribu-ribu jauh betul. Terdapat 3 asas utama kewujudan negara bangsa. Yang pertama ialah masyarakat bersatu padu tanpa faham perkauman. Yang kedua, ideologi demokrasi liberal. Dan ketiga, kepercayaan pada pemerintahan dan undang-undang negara. Selain itu, faktor asas kewujudan negara bangsa ialah yang pertama, nasionalisme, iaitu perasaan cinta kepada tanah air yang dilahirkan menerusi tindakan seperti penentangan terhadap penjajah dan sentimen kebangsaan seperti menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan menaikkan bendera negara. Yang kedua, patriotisme, iaitu perasaan cinta tanah air yang elemen yang penting berkenaan kasih serta kesedaran tanpa kewarganegaraan dan cintakan tanah air. Yang ketiga, integrasi, iaitu terpisah daripada segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik, iaitu terdiri daripada integrasi wilayah, ekonomi, kebudayaan, sosial dan sebagainya. Yang ini bermatlamat menghilangkan perasaan perkauman dan kenegerian atau apa-apa faham kebangsaan yang sempit. Akhirnya, terdapat beberapa sebab yang mewujudkan negara bangsa. Antaranya ialah kemerosotan kuasa golongan feodal. Golongan feodal merupakan golongan yang sangat berpengaruh dari segi politik pada zaman pertengahan. Pengaruh golongan ini merosot kerana timbul kesedaran politik, idea kedaulatan bangsa dan penyatuan negara bangsa dan keinginan supaya wujud kuasa otoriti tunggal dalam sesebuah negara. Kesannya, sistem feodal tidak lagi diterima oleh masyarakat Eropah. Sebagai contohnya, di England, Raja Henry telah berjaya mengubah undang-undang baru yang melarang golongan feodal memakai pakaian khas, melarang menubuhkan tentera sendiri, melarang mempunyai lambang kuasanya khas dan lain-lain. Kedua ialah perkembangan zaman resonans. Akibat berlakunya zaman resonans telah mengubah sikap dan pemikiran orang Eropah tentang perasaan kebangsaan dan kesetiaan kepada negara mereka. Sebelum ini, masyarakat Eropah memberi kesetiaan kepada golongan bangsawan yang menguasai wilayah dan kawasan tertentu. Zaman resonans telah berjaya menyatukan semua bangsa di Eropah dalam sesebuah negara yang sebelum ini mengamalkan undang-undang, cara-cara, sikap pemikiran, bahasa dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya sambung. Saya Rumah Syuramin Kesaman, matrik nombor SA2789 akan bentangkan tentang konsep bangsa. Secara umum, konsep bangsa ni merupakan satu kelompok manusia yang berdasarkan ciri fizikal iaitu ras dan keturunan. Maksudnya mempunyai ciri fizikal yang sama, rupa paras yang sama dan keturunan yang sama. Bangsa ialah juga merupakan satu kaum atau kumpulan etnik yang mempunyai ciri budaya yang sama. Bangsa juga merupakan satu komuniti politik dalam wilayah tertentu, iaitu dalam satu kawasan wilayah yang sama. Seterusnya, dari segi istilah bangsa, istilah ni telah dirumuskan dan dibahaskan oleh banyak ahli sejarah. Bangsa ni berasal dari perkataan Latin, maksudnya lahir, iaitu tempat asal lahirnya seseorang individu yang membawa kepada pembentukan satu kumpulan besar manusia. Maksudnya, daripada seorang individu ni, generasi dia continue, akhirnya membentuk satu kumpulan besar manusia. Maksudnya, satu kumpulan manusia ni daripada keturunan yang sama dan mempunyai ikatan talian darah yang sama. Bangsa juga menjelaskan tentang sesebuah kumpulan etnik, bahasa dan kebudayaan komuniti menurut Morton dan Islam tahun 2006.
Bangsa merupakan sekumpulan besar manusia yang membentuk sesebuah bangsa yang terikat dengan hubungan darah dan keturunan, penggunaan bahasa yang sama dan perkongsian tradisi dan sejarah yang sama. Menurut sesetengah sarjana, mereka melihat bangsa itu dalam konteks yang mempunyai kepentingan kaum dan etnografi. Sesetengah sarjana ini juga telah berpandangan bahawa bangsa itu lahir daripada sekumpulan manusia yang bersatu melalui keturunan dan penggunaan bahasa yang sama, iaitu satu kelompok yang sama. Sama dengan poin asal tadi, daripada poin pertama, daripada satu kumpulan besar, daripada keturunan yang sama. So akhirnya mereka mempunyai etnik yang sama, bahasa yang sama dan kebudayaan tradisi dan sejarah yang sama. Seterusnya, menurut Benedict Anderson, beliau berpendapat bahawa bangsa ini adalah sebuah emerging political community, iaitu satu komuniti yang mempunyai fahaman politikal yang sama ataupun terikat dalam satu political community yang sama. Seterusnya, menurut Pengros, bangsa merupakan the largest self-defined collectivity of people whose members believe that they share the same form of territorial association and that they are genealogically related. Maksudnya, satu kumpulan besar yang ahlinya percaya bahawa mereka share atau berkongsi satu wilayah yang sama dan mereka juga merupakan daripada satu keturunan yang sama. Maksudnya dia blood related lah. Seterusnya, Mahayuddin tahun 1998 berpendapat bahawa bangsa merupakan sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Maksudnya dalam satu kumpulan manusia itu mereka terikat dalam satu pemerintahan negara yang sama dan undang-undang yang sama dalam sebuah negara. Bangsa juga merupakan satu kumpulan manusia yang diikat dalam satu unit kesedaran kolektif bersepadu berteraskan perkongsian etnik, budaya dan sejarah. Maksudnya dia mempunyai kesedaran yang sama dari segi etnik, budaya dan sejarah. Seterusnya, Oshimili tahun 2017, ikatan bangsa dikaitkan dengan pertalian darah, kekeluargaan, etnik, budaya, agama dan wilayah. So elemen-elemen ini merupakan satu persamaan dalam sesebuah bangsa. Walaupun wujud berbagai perspektif, sentimen yang membentuk bangsa ialah persamaan, kebersamaan ataupun belonging together. So, daripada istilah bahasa yang telah disebutkan oleh ahli sejarah tadi, secara rumusannya, bangsa adalah sekumpulan besar manusia yang mempunyai keterikatan melalui perasaan kekitaan bersama dalam sesebuah negara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Nurhana binti Bahari ber-ID-kan SA22078 akan membentangkan tentang kewarganegaraan. Bagi mewujudkan sesebuah negara, rakyat memainkan peranan yang penting dalam memajukan dan membangunkan negara. Hal ini demikian kerana tanpa rakyat, sistem pentadbiran tidak dapat ditubuhkan dan negara yang makmur serta aman tidak dapat direalisasikan tanpa suara rakyat. Hal ini demikian menyebabkan pihak pentadbiran negara memberikan status kewarganegaraan kepada setiap rakyat. Kewarganegaraan adalah kerakyatan seseorang individu dan melambangkan bangsa serta agama seseorang. Selain itu, penduduk bagi setiap negara diiktiraf berdasarkan undang-undang negara tersebut dan mewujudkan sesebuah komuniti politik. Perkara ini juga membawa maksud kepada kedudukan sah yang mengikat seseorang individu dengan negaranya. Oleh itu, seseorang warga negara yang mempunyai kedudukan sah tersebut akan mendapat hak-hak istimewa dan keselamatan serta kebajikan mereka terjamin kerana mendapat perlindungan daripada pihak kerajaan dan pelbagai lagi. Seterusnya, naratif negara bangsa Malaysia. Selain daripada itu, setiap negara etno berpasakkan anak watan dalam masyarakat yang kepelbagaian. Anak watan adalah penduduk asli yang lahir dan menetap di sesuatu negara. Anak watan tersebut diintegrasikan di pelantar perlembagaan di mana tersulam ruang sivik dalam governance. Hal ini demikian akan mewujudkan pembangunan dengan keadilan
dan keterangkuman serta demokrasi dalam membina negara bangsa Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang negara bangsa Malaya Malaysia integrasi. Seperti yang kita ketahui, hegemoni politik diadaptasikan di sesuatu negara seperti Malaysia. Hegemoni politik adalah sistem bagi menerima dan memperakui anak watan dan komuniti migran diberikan kerakyatan berdasarkan syarat yang dikemukakan. Perlembagaan mencerminkan kenyataan sejarah panjang di mana Melayu, Islam, Bahasa Melayu, Raja dan Akta 153 kedudukan Melayu dalam negara dijadikan pasak perlembagaan di mana perkara ini tidak dapat diubah dalam perlembagaan Malaysia. Walau bagaimanapun, terdapat minoriti lain seperti yang di Pertuan Agong menjadi simbol perpaduan negara dan Islam adalah agama rasmi persekutuan. Tetapi, agama-agama lain boleh diamalkan dalam aman dan damai. Seterusnya, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan. Tetapi, bahasa ibunda lain masih boleh dipelajari dan tidak dilarang serta Akta 153 yang di Pertuan Agong di mana ia menjamin kepentingan minoriti lain. Apabila Malaysia dibentuk, rakyat Sabah dan Sarawak diperakui sebagai bumi putera dan dijadikan sebahagian pasak negara bangsa bersama Melayu. Seterusnya, pembinaan negara bangsa, asimilasi atau integrasi. Terdapat beberapa negara lain yang mempunyai anak watan dan mereka membina negara bangsa melalui asimilasi atau integrasi. Negara-negara yang menerima dan mengakui orang asli berdasarkan asimilasi adalah Myanmar, Laos, Vietnam, Indonesia, Filipina, Thailand dan juga Cambodia. Malaysia pula adalah negara yang mengakui dan menerima orang asli dalam masyarakat majmuk pasca kolonial berdasarkan integrasi. Brunei Darussalam adalah negara yang menerima dan mengakui orang asli sebagai pribumi. Akhir sekali, orang asli dinafikan dan ditolak di negara Singapura. Kini saya akan menerangkan tentang geopolitik negara dan perubahan politik. Geopolitik adalah sistem politik atau peraturan dalam wujud strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografi suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Dalam kata erti lain, geopolitik merupakan kuasa pemerintah atau pengaruh individu untuk menyokong sesuatu pihak. Terdapat isu tentang negara bangsa. Isu yang berlega di kalangan masyarakat kita adalah ketuhanan Melayu, Daulah Islamiyah, Malaya Raya, etnik Cina kerakyatan British dan juga Malaya, India balik India dan juga Malaya. Setelah merdeka pula, turut ada isu-isu mengenai pembangunan negara berkaitan kerakyatan, ekonomi dan etnik Cina, pendidikan Cina. Isu-isu yang demikian telah mewujudkan pasca DAP, Dasar Ekonomi Baharu, untuk menyelesaikan perbahasan di antara PAP, DAP dan MCA tentang kesamarataan dan pasaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatimah Syazwina binti Maslan, nombor ID SA 22063. Hari ini saya akan menceritakan tentang kepelbagaian idea bangsa idaman. Syamsul AB, seorang tokoh, telah melalui konsep Nation of Intent berpendirian bahawa sebuah negara bangsa adalah a project work in a progress dan sentiasa berlaku contestation bangsa dalam negara itu hingga yang wujud adalah negara tetapi bangsanya tidak terbina. Contoh yang paling dekat adalah negara di Malaysia. Pembentukan bangsa di Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu pembentukan bangsa di Malaysia sebelum mencapai kemerdekaan dan seterusnya pembentukan bangsa di Malaysia selepas mencapai kemerdekaan. Pembentukan bangsa di Malaysia sebelum mencapai kemerdekaan terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama ialah konsep Melayu Raya yang digagaskan oleh Pergerakan Kiri Melayu. Seterusnya, konsep negara Islam yang diperkenalkan oleh kelompok orang Islam sendiri. Yang ketiga, konsep masyarakat majmuk yang dipimpin oleh orang Melayu. Dan yang terakhir, konsep Malay-led Plural Society. Dan hanya konsep ini yang diterima dan diguna pakai sehingga mencapai kemerdekaan. Seterusnya, pembentukan bangsa di Malaysia selepas mencapai kemerdekaan juga terbahagi kepada beberapa konsep.
Selepas mencapainya kemerdekaan di negara Malaysia, wujud keinginan untuk melahirkan satu konsep kenegaraan yang kolektif atau identiti nasional sepunya. Konsep pembentukan bangsa di Malaysia yang pertama selepas mencapai kemerdekaan ialah konsep Malaysian Malaya. Konsep Malaysian Malaysia telah diperkenalkan oleh Lee Kuan Yew, di mana ketika Singapura masih ada di bawah Persekutuan Tanah Melayu, dan juga konsep Malaysian Malaysia ini juga masih digunakan pada era pemerintahan Mahathir Mohamad. Selain itu, wujud juga konsep Wawasan 2020 dan juga konsep Gagasan Satu Malaysia, dan akhir sekali wujud juga konsep di Borneo, wujud konsep Sabah Persabahan dan Sarawak Persarawakian. Syamsul juga telah menegaskan bahawa pembangunan bangsa pasca PRU 14 tidak banyak mengalami perubahan. Kepimpinan Mahathir mengekalkan konsep Malay-led Plural Society. Dalam konteks hari ini, konsep bangsa idaman inilah yang diangkat oleh parti-parti politik seperti Bersatu, UMNO dan juga PAS. Dalam aspek hubungan kemasyarakatan di dalam konteks Malaysia baharu ini, penekanan banyak diberikan kepada hubungan antara kaum atau dikenali sebagai interetnik, tetapi meminggirkan peri penting hubungan dalam kaum yang dikenali sebagai intraetnik. Kepelbagaian dan perbezaan yang wujud antara kaum di negara Malaysia ini adalah sesuatu yang perlu diraikan. Kita sewajarnya melihat perbezaan secara positif, bukan dalam dikotomi yang negatif. Berakhir tentang penerangan mengenai kepelbagaian idea bangsa idaman, saya akan meneruskan dengan penerangan mengenai ethos. Ethos membawa maksud etnik, nasionalisme dan bangsa. Seperti yang dikatakan sebelum ini, ethos membawa maksud etnik, nasionalisme dan juga bangsa. Namun begitu, terdapat juga beberapa definisi lain mengenai ethos. Perkataan ethos telah mula digunakan sejak zaman Greek, iaitu berasal dari perkataan etika, sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu perkara yang boleh dikatakan satu konsep umum tanpa definisi yang formal. The Oxford English Dictionary telah mendefinisikan ethos sebagai the characteristic spirit, prevalent tone of sentiment of a people or community. Manakala bagi pendapat Mansur, ethos bermaksud pandangan hidup yang khas suatu golongan sosial yang didasarkan kepada sifat, nilai adat istiadat yang memberi watak dalam masyarakat. Seterusnya, bagi pendapat Etzioni, istilah ethos bangsa merujuk kepada nilai-nilai khas, tradisi, identiti dan wawasan masa depan ataupun takdir sesebuah bangsa. Dan akhir sekali, bagi pendapat Oren, ethos bangsa adalah a particular configuration of central society beliefs, attitudes and values that are enduring and shared by most members of society, and that focus on the society's present and future. Itu adalah serba sedikit definisi mengenai ethos dari berbagai pendapat. Seterusnya, ethos nasional. Dalam konteks Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengemukakan ethos bangsa sebagaimana berikut, iaitu building a nation out of diverse people with differing historical, ethnic, linguistic, religious, cultural and geographical background is something more than just fostering consensus on the basic character of a state or nation. It involves the fostering of shared historical experiences, shared values, a feeling of common identity, shared destiny that transcends ethnic bounds without undermining ethnic identity, loyalty, commitment, and last but not least, an emotional attachment to the nation and the flowering of distinctly national ethos.
Akhir sekali, etos nasional adalah ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu dengan individu yang lain dan yang mengikat rakyat dengan negara melalui perkongsian nilai, perasaan dan semangat, kepercayaan dan identiti bersama. Sekian, terima kasih. Simpulannya, peradaban majmuk adalah suatu gabungan atau campuran pelbagai bentuk peradaban yang diterapkan di dalam peradaban Melayu. Negara pula adalah suatu wilayah yang mempunyai raya yang tersendiri. Sesuatu negara pula memerlukan kerajaan dalam mengendalikan sistem pentadbiran dan perlembagaan agar negara tersebut maju serta aman makmur bersama rakyat berbagai bangsa. Kedaulatan terhadap raja juga dititik beratkan di dalam Malaysia. Malaysia adalah negara yang mempunyai berbilang kaum, bangsa. Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang mempunyai satu ikatan ketatanegaraan justru mewujudkan komuniti politik yang berasaskan pelbagai bangsa dan juga kaum. Terusnya, apabila adanya bangsa dan negara, terwujudlah negara bangsa. Hal ini demikian kerana negara yang aman dan damai memerlukan majoriti rakyat yang memiliki kesedaran identiti nasional serta perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Negara bangsa sesuai dengan peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, serta slogan Satu Malaysia, Satu Bangsa. Bukan itu sahaja, Malaysia juga mempunyai negara bangsa idaman, Malayan Plural Society dan etos nasional di mana ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat individu bersama kerana terkenal dengan pelbagai kaum. Pada zaman pra-penjajah, hanya terdapat peradaban majmuk kerana kemasukan para pedagang dari India, China dan Timur Tengah yang telah membuka ruang interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas di tanah Melayu dan disusuli masyarakat majmuk pada penjajahan apabila Inggeris telah membawa lebih ramai pekerja asing dari India dan China telah memungkinkan berlakunya pengukuhan peradaban India dan China. Seterusnya, berlaku pasca kolonial yang mengukuhkan lagi masyarakat majmuk di tanah Melayu. Pada tahun 2000, impak ke atas masyarakat kepelbagaian adalah kerencaman sosial, batas etnik semakin nipis, hubungan horizontal dibuka berdasarkan dimensi etnik dan agama. Perkara ini telah menyebabkan peradaban acuan Malaysia seperti pribumi Malaysia bercampur dengan peradaban Asia, Timur Tengah dan Barat. Bahkan Melayu, Sabah, Sarawak dan Islam. Etnik-etnik lain juga dan peradaban kacukan global. Semua perkara yang di atas terjadi kerana ketengah negara yang dipengaruhi oleh pengaruh tamadun yang berbeza dan disedatkan dengan etika sivik melalui demokrasi, tadbir urus yang baik, keadilan sosial dan pembangunan inklusif yang diamalkan.